Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitalqil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar فيما يرضيك أن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni dapat sekali lagi kita bertemu pada minggu yang pertama bulan Februari. Sekejap saja masa berlalu. Baru dah masuk tahun baru, dah masuk Februari. Dah kita akan fikir masa tahun yang ke depan pula. InsyaAllah, moga-moga bergeraknya tahun, naiknya umur kita, bersama dengan tingkatnya iman kita, bersama meningkatnya ilmu kita. Sebabnya perkara yang pertama akan disoal, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala solat kita. Oleh kerana itu, kita hendaklah sentiasa belajar dan belajar tanpa rasa penat dan tanpa rasa kita dah pandai, menyebabkan kita ni akan berhenti belajar. Tapi kalau kita rasa kita ni orang yang jahil, tidak ada ilmu, kita akan terus belajar. Biarlah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, kita mati pun dalam keadaan kita belajar. Itu paling penting sekali. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, minggu sebelum ni kita telah berhenti mengenai sujud tilawah. Kalau kita bahasa kita ada dua. Satu namakan sujud sejadah, yang kedua sujud tilawah sebagaimana saya sebut dulu. Kalau sujud tilawah ni bahasa kita buat sujud apabila kita baca Al-Quran, ada simbol tempat sujud yang kita baca di luar waktu solat. Tapi kalau sujud sejadah ni makna kita sujud di tempat yang ada simbol sujud di dalam solat. Tapi sebenarnya kalau bahasa fiqh, tilawah dengan sajadah adalah sama. Cuma kita ni mudah nak ajar orang kampung beza tilawah dengan sajadah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti yang nombor 6 bagi tusannu sajadah tilawah lil ma'mum. Maknanya disunatkan bahawa bagi orang yang dengar baca tempat sujud tilawah ni, dia kena sujud tilawah. Hatta untuk makmum pun sama. Tapi kita ingat tersebut dah baru ni, kalau imam sujud maka kita kena sujud. Walaupun asalnya perkara itu sunat. Sebagaimana yang disebut dalam kitab ini, fa iza sajadal imam lazimal ma'mum sujuda ma'ahu fa illam yasjud batalat salatuhu. Maknanya disebut di sini apabila walaupun perkara ini sunat ke atas kita makmum. Sebagaimana saya bandingkan dahulu, apakah hukum wuduk? Hukum asal wuduk adalah sunat. Tetapi disebabkan kita nak sembahyang, maka menjadi syarat wuduk kena ada. Wuduk ketika nak sembahyang dia jadi wajib. Tapi hukumnya asalnya sunat. Begitu juga untuk makmum. Aksa sujud ini sebagaimana untuk imam, untuk sujud sejadah atau tilawah ni adalah sunat. Tetapi dia kata apabila imam itu sujud, maka menjadi satu kewajipan untuk makmum juga turut sujud, bahkan menjadi wajib ke atas dirinya ketika itu. Fa illam yasjud, sekiranya makmum tak nak sujud, sedangkan asalnya sunat tetapi dia ikut imam ketika itu, batalat salatuhu, maka solatnya akan batal serta-merta. Ditakhallu fihi anil imam adalah disebabkan dia ni berlawanan dengan sifat perbuatan yang dilakukan oleh imam. Wa illam yasjud imam lam yasjudul ma'mum. Begitu juga kalau imam tidak sujud tempat yang sepatutnya sujud sunat tadi, maka makmum juga tak boleh sujud. Kalau imam sujud, kalau makmum sujud sedangkan imam tak sujud, hukumnya jugalah batal kerana dia telah berlawan dengan perbuatan imam, yang mana imam ini adalah untuk diikuti oleh makmum, melainkan perkara-perkara yang batal. Wa illam yasjud imam fala yasjudul ma'mum, maka imam tak sujud, makmum tak boleh sujud.
lakin yustahabbu an yasjuda ba'da salamihi liyatadarakaha wa la tata'akkud. Okey, sekalipun imam tak sujud, contohnya kita baca kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita maklum, sepatutnya imam sujud. Tapi hari tu tak tahulah imam buat perangai. Dia tak sujud tu. Tatajafa junubuhum. Jadi kita pun jangan duk sujud ketika tu, wajib ikut imam. Jadi apabila imam tu rakaat rakaat pertama macam biasa, rakaat kedua macam biasa, lepas bagi salam imam, kita pun bagi salam sebab ikut imam tadi, disunatkan bagi kita untuk sujud selepas kita bagi salam sebab nak ambil sunat hak tadi. Faham tak maksud saya? Nah, okey, ada juga hak anggap, ada juga hak gini. Okey, maknanya kalau imam tak sujud sejadah, jangan cuba kita sujud. Sebabnya batal kalau kita sujud, imam tak sujud. Tetapi boleh tak kita nak sujud? Boleh, dengan syarat kita semayang macam biasa ikut imam. Selepas imam bagi salam, kita pun bagi salam, kita pun Allahu Akbar, sujud. Boleh tak gitu? Boleh. Disunatkan kita buat begitu sekiranya imam tak sujud. Baik, begitulah juga kalau kita semayang tarawih. Kita semayang tarawih, berkebetulan imam baca surah yang ada sujud, tetapi imam tak sujud. Jadi lepas selesai solat tarawih, 2 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh kita nak sujud rakaat imam tak sujud tadi. Boleh, tak ada masalah. Bahkan disunat buat begitu. Dengan syarat, kita kena buat serta-merta. Maknanya lepas bagi salam tu sujud. Jangan balik rumah baru teringat, tadi imam tak sujud sejadah, aku tak sujud. Jadi ustaz kata boleh sunat sujud. Di rumah dah habis dah tempoh. Sebabnya kena buat secara serta-merta. Walau sajadal imam, ni penting sekali. Walam ya'lam al-ma'mumu hatta rafa'al imamu ra'sahu min sajadati fala tabtus salah al-ma'mum. Sekiranya dia kata imam sujud, wala ya'lamul ma'mum hatta rafa'al imam ra'sahu, apabila imam sujud sejadah, mungkin speaker rosak ke apa ke, kita tak sedar imam tu sujud sejadah, kharu sujadah, dia sujud sejadah, dah imam bangkit naik ke atas dah. Imam bangkit naik ke atas dah, aku tak sujud. Apa tindakan kita? Adakah boleh kita nak sujud? Jawapannya tak boleh. Kalau kita sujud juga, batal sembahyang kita. Sebab tu barang sunat. Nah, misal kita kata, imam tu, kita baru sedar, imam sujud sejadah, dan imam dah bangkit dah. Allah, kita pun baru nak turun. Jadi imam pun dah bangkit, tak sempat sujud kita, maka wajib kita kena bangkit. Jangan cuba sujud. Kalau kita pergi sujud juga ketika itu, batal solat kita. Ini penting tuan-tuan. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu sebab dia lambat, ataupun dia kata sini, dia kata falun, atau pergerakan dia ni adalah lambat. Nanti depan dia kata walakin la li antakhul ibrin wala yasjudu falu alimal imam ba'da fi sujud lazimah sujud. Maknanya dia tak perlu sujud. Walau hawal ma'mul yasjud al ma'a imam. Ni cerita ni bagi orang yang lambat, pergerakan dia slow. Mungkin disebabkan dia uzur, mungkin disebabkan atas sebab yang syar'i lah, mana ataupun bacaan dia lambat dan sebagainya, imam tu dah turun sujud bawah, maka ketika itu wa kadzalika dha'il bati harakal ladzi hawal ma'im li sujudi fi farafa al-imam rasahu qabla intihai ila al-ardi fala yasjud. Misal kata dia lambat turun, imam pun sujud sejadah, Allahu Akbar, dia baru bergerak, imam pun Allahu Akbar, maka dia jangan cuba sudahkan sujud. Sebaliknya tu bangkit, ingat ikut imam tersebut. Sekiranya dia sudahkan juga imam, sedangkan imam sudah pun angkat kepala, dia sudahkan juga sujud tersebut, maka solat subuhnya dianggap sebagai batal. Jangan main-main tuan-tuan. Ramai orang tak tahu dalam bab itu. Dia kata bal yarji'u ba'ahu, bahkan apabila imam dah bangkit separuh, maka dia kena bangkit ikut berserta dengan imam. Bi khilafis sujud ar-rukni li nafsil salati fa in la budda an ya'ti bi li annahu fardun.
berbeza dengan sujud rukun. Misalnya katakanlah seseorang itu dia ni lambat ikut imam. Macam dia duduk antara sujud, imam tu dah sujud dah. Dia dah bighfirli warhamni, maka imam tu bangkit dah untuk pergi naik ke atas, dia tak sujud lagi. Maka dia wajib kena sujud terlebih dahulu. Sebab sujud itu adalah dikategorikan sujud rukun dan wajib untuk kita buat. Berbeza dengan sujud yang sunat tadi. Okey. Wa yukrahu lil ma'mum qira'at sajdah li nafsi kama yukrahu al-isgha'i ila qira'ati ghairi imami kama sabaq falau sajada fil halati li qira'ati nafsi aw li qira'ati ghairi imamihi batalat salati li anna zada sujudan amada. Ada juga sebab ada banyak orang dia tanya saya, ustaz, boleh ke tak saya nak baca ayat al-Quran ketika imam baca? Kalau kita dengar imam baca dengan telinga kita, sekalipun kita tak faham, sunat kita ikut, sunat kita dengar imam tu baca. Walaupun kita tak faham, sunat kita ikut, kita dengar. Tapi kalau kita baca ayat lain, maka hukumnya adalah makruh. Tetapi kalaulah kita kata speaker rusak, kita duduk jauh-jauh, tak dengar pun, kita hanya tengok perbuatan saja, kita tak dengar imam ni baca apa, ulama kata boleh kita baca ayat sendiri untuk mengelakkan kita ni lalai dan sebagainya. Cuma bagi isu hak baca sendiri tak disedangkan dia ikut imam, jangan sesekali dia baca surah-surah yang berkaitan dengan surah sejadah. Sebab apa? Sebab dia kata imam, kita tak dengar imam tu baca apa, dia duduk belakang nak mengelakkan dia lalai, dia baca surah sejadah. Dia surah sejadah sunat, dia sujud. Jadi nak sujud macam mana dah imam tu, kita ikut imam. Jadi ulama kata hukumnya adalah makruh kita ni baca surah-surah ketika imam ketika kita jadi makmum berkaitan dengan surah, ada berkaitan dengan surah sejadah. Lebih baik kita jangan buat begitu. Okey. Ada orang tanya saya, ustaz, ada ke tak nak ustaz sebut hukum ni makruh semua ni, ada Nabi hadis sebut ke, ada hadis sebut ke tak? Ini nama dia fiqh. Fiqh ni dia tidak semua ada dalil-dalil secara terperinci. Dan ada sesetengah tempat itu dikeluarkan ijtihad oleh ulama-ulama mazhab. Terutama sekali imam kita mazhab Syafi'i. Sebab itulah saya sebut kadang-kadang di kalangan mazhab Syafi'i sendiri pun ia ada selisih di kalangan mereka. Ada selisih kalangan mereka. Contohnya ni geng-geng mazhab Syafi'i juga ni. Masa COVID dulu kan orang bising sembahyang Jumaat bilangan dia 11 orang, 10 orang dan sebagainya. Ada kata itu kita ijtihad, kita pakai mazhab Hanafi. Tak, sebenarnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu sendiri pun mengatakan bahawa tempat-tempat hak tak cukup 40 orang ataupun tempat-tempat ada risiko-risiko tertentu, maka kita boleh sembahyang dengan Jumaat bilangan 11 orang. Tak apa, boleh. Rupa-rupanya ada juga mazhab Syafi'i kata begitu. Maknanya kalau duduk di Jepun, ada orang tanya duduk di Jepun ni kadang-kadang nak pergi sembahyang Jumaat kena naik 2-3 biji kereta api baru sampai ke masjid. Nak pergi pula kita kerja dengan orang Jepun. Orang Jepun bukan dia kira kita sembahyang Jumaat kau tidak. Jadi kita pun terpaksalah, dia bagi masa boleh, tapi mungkin aku bagi masa kamu sejam. Lepas tu wajib balik. Kalau sejam confirm tak sempat sampai, maka dia boleh himpun sama-sama jemaah di sana untuk buat jemaah. Dan minta majlis agama hak sama-sama diwujudkan sama-sama orang Islam di sana supaya iktiraf tempat itu untuk dibuat jemaah sementara. Tak ada masalah, boleh. Jadi nak beritahu, kadang-kadang di kalangan mazhab Syafi'i sendiri pun mereka berselisih di kalangan mereka. Dan mereka menjawab persoalan tersebut berdasarkan kepada suasana dan keadaan ketika itu. Jadi tak semua pendapat-pendapat ini mengandungi dalil-dalil secara khusus. Baik, tikrarus sujud. Apakah hukumnya sekira dibacakan tempat-tempat sujud dia secara berulang kali? Contoh ni kata imam tu memang baca panjang baca, berkebetulan nak dia baca panjang tu, sebabnya saya sebut dah dulu di dalam Al-Quran ini ada 14 tempat
hak disunatkan kita sujud tilawah 14 tempat. Tuan carilah sendiri 14 tempat. Nah, jadi berkebetulan imam tu dia baca panjang. Kalau kita contoh di Mekah dia baca panjang. Kadang-kadang musim tarawih dan sebagainya. Dan sekiranya berlaku di sepanjang 2 rakaat dia solat itu terdapat 2 tempat sujud. Kalau kita sembahyang hari Jumaat ni 1 je. Tapi kalau kita sembahyang kata tak baca surah ni ada 2 tempat sujud. Adakah kita kena sujud sekali sahaja ataupun boleh kita sujud 2 kali? Ya, maknanya sekiranya qarrara al-ayah idza qarrara ayatan fiha sajatan tilawah fa atta biha marra kharij salah wa sajada summa atta biha thaniyah ataupun fa illam yasdu fi al-ula kafa sajdah wahidah ba'da al-qira'ah thaniyah wa kadzal hal idza qarra ayatin min ayat sujud fa alaihi sajadatani. Maknanya dia kata kalaulah imam sepatutnya dia kena 2 kali sujud tilawah sepanjang dia semayang, tetapi dia sujud sekali sahaja, maka disunat bagi kita lepas Assalamualaikum kita sujud sendiri sekarang. Sebagaimana saya sebut awal tadi. Tapi kalau imam tu sujud sememangnya tempat sujud 2 kali, semasa baca ayat tilawah, dia pun sujud kedua-duanya sekali, maka menjadi satu kewajipan bagi kita untuk ikut imam. Sekalipun ayat sajadah tu ada secara berulang-ulang kali. Wa yukarriru sujud li tikrar tilawah fi shalah sawa kan tikrar fi rak'at wahidah atau fi rak'atain, tak kira lah. Sekiranya 1 rakaat tu imam tu dia buat lawak, dia baca panjang sungguh, rakaat pertama pun ada 2 tempat sujud, sekalipun rakaat pertama ada 2 sujud pun 2 sujud lah wajib kita kena ikut kalau kita sembahyang berjemaah. Nah, kalau sembahyang seorang pun sama juga, disunatkan kita sujud 2 ayat. Nah, sawa qala ar-rak'ah atau qasarat, sama ada rakaat tu panjang atau pendek, maka ada 2 tempat sujud, maka 2 kalilah kita kena sujud sajadah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Idza qara'a ayat sajadah atau sami'aha wa lam yasmi' min talab as-sujud aqiba faragh al-ayat sajadah wa talab fasl bi hadhihi al-huruf walau bi uzrin la yas'ada li'annahu min tawabi' al-qira'ati wala qada'. Yang saya sebut dah tadi, boleh tak kita nak qada' sujud tilawah tadi? Dia kata tidak ada pendapat yang mengatakan begitu. Kalulah imam tak sujud sajadah, maka lepas salam tu kita sujud sajadah, maka tidak boleh jarak yang begitu jauh. Balik rumah baru nak sujud sajadah tadi, maka ia tidak disunatkan untuk berbuat demikian. Baik, kita full stop setakat itu. Okey, saya buka. Kalau ada soalan apa-apa silakan. Tak ada? Tak ada, tak apa. Nah, saya anggap tak ada tu saya anggap faham. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, wala tustahabbul qira'atu li ayatin sajadatin aw akthar bi qasdi sujud faqat bal takrahu qira'ah bi qasdi sujud fi shalah. Dia kata ada pendapat ulama mengatakan bahawa jangan sesekali dia baca ayat Al-Quran itu semata-mata nak sujud sejadah. Tak boleh. Nanti dia tak bercerita lagi. Ulama kata hukumnya adalah makruh. Tetapi seorang ulama Syafi'i mengatakan bahawa wa afta al-Izzu Abdul Salam, fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Izzu Abdul Salam rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa dibutlan solat, batal solat seseorang misalnya dia baca surah Al-Iqra, surah Iqra, bismillah wasjud wa qatarib tu. Itu kan sunat kita sujud. Dia baca surah tu semata-mata nak ambil pahala sunat sujud semasa semayang. Maka Syekh Abdul Salam mengatakan batal solatnya. Illa fi salatis subhi min yaumil Jumaat. Melainkan kita ni memang sengaja baca surah sejadah pada hari Jumaat kerana nak ambil juga sujud. Itu tak apa. Special saja surah Jumaat. Mana surah sejadah pada hari Jumaat. Tapi untuk hari-hari lain, kita baca surah-surah yang berkaitan dengan sejadah semata-mata kita nak sujud sejadah, maka Syekh Abdul Salam mengatakan hukumnya adalah batal. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan mazhab ulama mazhab Asy-Syafi'i. Wa yusannu fiha qira'ah surah, sebagaimana maklum bahawa pada pagi Jumaat kita disunatkan baca surah
sejadah sebagaimana pagi tadi. Tak apalah, saya repeat sekali lagi lah. Saya repeat sekali lagi, mungkin ada di kalangan jemaah yang mungkin tak clear dalam bab ni. Khususnya subuh sekarang ni agak lambat. Lebih kurang-kurang pun subuh lah ni. Subuh maknanya pukul 6 suku. 6 suku yang campur dengan azan Melaka dekat dengan 6.30 barulah kita akad takbir untuk sembahyang subuh. Nah, okey. Lepas tu pula pagi Jumaat. Jadi kita pun nak baca surah Sajadah. Kalau kita baca surah Sajadah campur dengan surah Al-Insan, maknanya sekitar 20 minit. Dekat-dekat lah 20 minit habis. Hak mari hak jenis baca pula, hak manja pula lagilah. Lambat dia baca satu-satu dah baca kan. Tengok pukul 6.50 baru siap. Kelang kabut budak-budak nak pergi sekolah. Jadi mak ayah pun tu istihad, dia kata tak apalah, hari Jumaat subuh kita tak payah pergi masjid. Kalau pergi masjid tak sempat anak sekolah, nak hantar anak sekolah. Patut tak kita di masjid biarkan suasana itu berlaku. Jadi kita kena cuba ikhtiarkan sedaya upaya nak membolehkan supaya orang mari sembahyang subuh. Sebab berdasar pada subuh yang keadaan sekarang lambat, maka memadai kita baca hanya surah As-Sajadah saja. Tak payah baca surah Al-Insan, tak payah. Jadi kita baca surah Sajadah macam biasa. Lepas tu sampai dekat Sajadah, sampai dekat sujud tu kita sujud Allahu Akbar. Lepas tu kita bangkit ke atas. Kita bangkit ke atas. Jadi masa kita sambung tu, mana lebih baik kita hanya baca separuh. Lepas tatajafa junubuhum, kita baca 4-5 ayat, kita pun rukuk. Mana lebih baik kita buat begitu ke, ataupun kita sudahkan tatajafa sampai ke habis dan kita bangkit pada rakaat berikut tu kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Sebab nak pendek tadi, maka kaedah kedua itu lebih baik. Sudahkan surah Sajadah. Baik. Yang kedua akan timbul berkaitan dengan surah Sajadah ni. Kadang-kadang orang tanya saya, apabila kita sujud untuk Sajadah ni, kita pun Sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara syakam ahu bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliq. Kita bangkit Allahu Akbar, bangkit ke atas. Kalau kata saya tak nak baca surah dah, saya suruh nak rokok tu, boleh tak gitu? Faham tak maksud saya? Okey. Kalau saya buat begini, kata contohnya kata kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Lepas tu saya bangkit. Allahu Akbar. Sepatutnya tatajafa junubuhum anil madaji. Tapi saya tak baca itu. Bangkit kata tu tak baca sepatah pun ayat. Allahu Akbar. Rokok dulu. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh kita buat begitu. Tapi tak payah buatlah masjid ni, buat masjid lain. Jadi takut pelik pula orang tengok dah. Tapi nak saya beritahu, boleh kau tidak. Saya bukan kata suruh buat, tapi boleh tak begitu? Dapat fadilat Sajadah? Dapat, tak ada masalah. Okey. Okey, kita masuk kepada kaifatus sujud at-tilawah. Okey, sebelum saya masuk kepada cara-cara nak sujud tilawah ni, ada soalan tak? Tak ada. Saya pergi lagi. Kalau ada soalan, hantar kepada Haji Ismail. Dia ada bagi nombor telefon, nanti dia bagi kat saya. Kalau jauh-jauh lah, perempuan kesian nak tanya susah. Yushtaratu li sajadati tilawati ma yashtaratu fi salatin nafilah min at-taharah. Kita maklum bahawa sujud tilawah ni sama ada kita buat dalam solat mestilah wajib kena ada wuduk, tak kita sembahyang. Bagaimana pula kalau kita baca Al-Quran atau kita dengar orang lain baca, kita duduk sandar kat tiang tu, tiba-tiba ada orang belakang kita dah baca Quran dan kita tahu dia tu baca surah Sajadah, kita nak sujud, boleh tak? Disunatkan sekalipun kita tak baca. Cuma timbul soalan tadi, kalau dalam solat tu
ma'ruf, terkenal maklum, kita maklum bahawa kena ada wuduk. Bagaimana dengan sujud tilawah di luar solat? Jadi ada ulama kata, ba'dul ulama la yushtarat. Untuk sujud tilawah di luar solat tidak disyaratkan ada wuduk. Tetapi menurut jumhur, majoriti para ulama mengatakan bahawa disyaratkan kita ni ada wuduk sama ada ayat yang kita baca di dalam solat ataupun di luar solat. Jadi kita ambil lah pendapat yang jumhur tadi, maknanya nak sujud tilawah walaupun di luar solat kita kena ada wuduk. Wasitrul aurah, begitu juga kena tutup aurat macam kita nak solat. Tak boleh isteri duduk kat dapur dengan suami baca Quran dengan sujadah duduk tengah gorekan berhenti sekali sujud kat dapur, tak boleh. Pastikan kena ada wuduk, pastikan tutup aurat dengan cantik seolah-olah kita nak solat. Wa istiqbalul qiblah wa dukhul waktu sujud, maknanya kena menghadap kiblat dan juga kita ni kena sujud setelah masuknya tepat ayat tadi. Manalah tahu kita tu hafal ayat tu, kita dengar orang sebelah baca, tak sempat siapa kat ayat sujud, kita sujud dulu. Tak boleh. Biarlah orang tu baca, siapa dulu dekat ayat sujud, barulah kita disunatkan sujud. Wa kadzalikal kafu al mufsid as-salah kal aql. Begitu juga perkara yang membatalkan sujud tilawah ni sebagaimana membatalnya ketika kita solat. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap masa sujud tilawah tadi. Sama juga dengan keadaan kita dalam sembahyang-sembahyang yang biasa. Baik. Bagaimana pula dia kata sujud tilawah kharijus solah? Bagaimana pula kalulah sujud tilawah di luar solat? Kalulah sujud tilawah dalam solat, niat dia ini memadailah dengan niat sembahyang subuh tadi. Dah kira sekali dah. Ustaz, kalulah saya masa sujud, saya tak baca gapo. Sebab apa tak baca? Pahala saya banyak dah Ustaz, padahal tak reti. Misal kata, dia tak baca gapo. Nah, dapat dia pahala sujud, dapat. Tak ada masalah. Dia tak pernah kata ke syarat mesti sujud. Dia mesti kena baca apa dia, zikir dia atau bacaan dia tu. Tapi kalau baca, dapat pahala yang lain pula. Tapi kalau saya tak hafal Ustaz, saya nak baca subhanahu wa ta'ala, silakan. Juga termasuk dapat fadilat sujud tilawah, tak ada masalah. Tapi kalau boleh kita hafal lah sikit. Anak kita 12, nama panjang-panjang kita ingat belaka. Takkanlah sujud tu hak sikit tak boleh nak hafal. Hafalah sikit lah, untuk ambil berkat doa tersebut lah. Okey, baik. Thumma yukabbirul ihram. Ni pula dia kata nak cerita bagi orang nak sujud tilawah luar solat. Bagaimana cara dia? Hadis tetap mengatakan bahawa innamal a'malu binniyat. Setiap amal nak buat ibadat mesti mungkin ada niat. Jadi apabila kita baca Quran ni sampai ke sujud tilawah, kita tutup Quran sekejap, kita niat aku nak sujud tilawah kerana Allah. Nah, Allahu Akbar. Dia kata summa yukabbir lil ihram biha qiyasan ala shalah. Jadi kita sebut sini, saya duduk sekejap nah. Saya duduk, saya ambil, saya baca satu-satu. Mudah sikit nampak nak buat. Dia baca Quran tu, ada baca Quran ni. Jadi sampai dekat sujud tilawah, jadi dia pun kalau dalam solat tak ada isu. Okey. Pertama sekali apabila kita dah baca Quran, kita ambil Quran tak tepi, tutup. Jadi antara yang kita nak buat ni kita luar solat ni sahaja dalam hati kita. Sahaja apa nama ni aku nak ataupun bukan sahaja aku niat sujud tilawah kerana Allah Taala. Nah, Allahu Akbar. Kena Allahu Akbar juga. Akad takbir. Nah, akad takbir ni sunat. Nah, tapi nak lafaz tu penting. Tak nak akad pun tak apa, tak ada masalah. Kata orang kata aku nak niat sujud tilawah kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Kena lafaz Allah, dia kata qiyasan ala salah. Kita pun qiyas sebagaimana kita solat. Wa yarfa'u yadayhi nadaban kama fi takbiratil al-ihrami. Disunatkan kita akad tangan seperti mana disunatkan akad tangan ketika takbiratul ihram. Thumma yukabbir nadabal hawli sujud bila rafa'a yadayhi wa yusjada wahidah kasajada fi sholati arkan wa syuru' wa sun. Maka apabila kita dah akad Allahu Akbar tu, tak perlulah kita akad sekali lagi, tak perlu. Kita tu Allahu Akbar,
barulah kita baca sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu asal khaliqin. Semua syarat-syarat sujud ni kita kena jaga sebagaimana kita jaga syarat-syarat sujud ketika solat. Sama je. 7 anggota jatuh di atas tempat sujud, sama je. Macam kita solat, sama je. Ya? Dia pergi juga, dia kata balik. Summa yarfa'u ra'sahu min as-sujud bidun raf'al yadain. Apabila kita sesah dah sujud, maknanya Allahu Akbar tadi, habis dia baca doa dia tadi, terus bangkit tanpa perlu kita angkat tangan sebagaimana kita angkat tangan nak bangun sembahyang. Tak payah. Dia kata, lepas tu dia pergi lagi. Summa yusallimu wujuban ba'dal qu'udi. Kena bagi salam juga kau. Ya. Dia kata sini, dia kata summa yusallimu wujuban ba'dal qu'udi, maka dia wajib kena bagi salam ketika dalam keadaan duduk. Nah, selepas habis begini, sajadah wajib baca habis, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kena buat juga. Hak kanan, hak kiri ni sunat, seolah-olah hak kanan ni adalah dia menjadi wajib. Ini untuk sujud tilawah. Hak luar solat tadi. Dia kata, wala yushtarat at-tasyahud wala yustahab. Jangan buat lawak cuba baca tahiyat pula atau tak disunatkan langsung. Tak boleh buat. Kama la yustahabu lahu qiyam idza kana jalisan li anna subul zalik, maka dia tidak perlu berdiri. Idza kana jalisan, makna tak payah dia berdiri sebagainya, tak payah. Wa yustahabul iftirash fi julus ba'da sajadah. Maknanya dia disunatkan duduk secara iftirash, bukannya tawarruk. Maknanya lepas kita duduk ni, kita baca sujud ni, Allahu Akbar, sebelum kita bagi salam, duduk gini je. Tak payahlah kita nak duduk cara tawarruk macam tahiyat akhir, tak payah. Duduk secara biasa, terus Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wa niyyat takbir al-ihram wa sujud al-adu wassalam al-arkani tilawah wal baqi sunnatul mandub. Jadi hak jadi keutamaannya adalah ketika nak sah tak sah sujud tilawah kita ni, pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempatnya adalah salam. Ingat tu, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat adalah bagi salam. Itulah dianggap sebagai rukun bagi orang nak buat sujud tilawah ketika di luar solat. Okey, kita ada lagi 3 minit. Okey, idza qara'a al-musalli aw sami'a min imami ayat as-sajadah. Okey, dia balik cerita balik ketika dalam solat. Apabila kita semayang ataupun kita sebagai makmum mendengar imam membaca ayat sajadah, wa arada sujud kabbara li hawi lisujud wa la yafa' yadayhi. Apabila kita nak kita baca surah sajadah pada pagi Jumaat, dia kata, saya tunjuk balik. Saya suruh tunjuk ni, saya suruh faham betul-betul. Dia kata begini, idza qara'al musalli, apabila kita ni orang semayang, imam duduk depan, ataupun kita semayang seorang tempat sujud sejadah, wa arada sujud kabbaral sujud, apabila kita nak sujud, sunat kita kata Allahu Akbar. Sunat kita kata begitu, wala yarfa' yadayhi, tetapi tidak disunatkan kita angkat tangan. Maknanya kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihum wa la yastakbirun. Imam pun Allahu Akbar, itu Allah, tak perlu takbir tangan, tak perlu. Bahkan ulama kata hukumnya adalah makruh kita berbuat demikian. Suasana dan sekam dan surah fil arkan wa syurut, dan kita sujud seperti mana biasa. Summa yarfa'u ra'sa min as-sujud ma'a takbir, dan apabila daripada sujud kita nak ke atas, sebut lagi Allahu Akbar wa bidun rafa'al yadain, tak perlu apa naik ke atas pun, tak perlu kita angkat tangan, wala yajlis istiraha. Hak ni saya nak fokus. Lah. Okey, baik. Ya. Saya. Betul. Maknanya apabila dia kitab ni kata apabila dia nak sujud tilawah, maka dia kena pakaian dia tutup aurat seolah-olah dia nak solat. Seolah dia nak solat. Maknanya dari segi kalau kita nak semayang orang perempuan perlu tutup aurat, maka nak sujud tilawah pun kitab ni kata kena tutup aurat seolah-olah sememangnya kita semayang. Boleh lah? Okey, lagi?
Saya suka orang tanya sebab kalau orang tanya saya tak penat sikit. Nah, okey lagi, kita pergi lagi. Dan antara perkara nak dia bagi fokus kepada kita sini adalah berkaitan dengan duduk istirahat. Hak ni hak paling banyak orang buat salah. Nak berhenti dah ni. Nah, apabila kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Angkat tangan tak payah. Turun pula. Allahu akbar. Nah, jadi duduk sini baca doa macam biasa dan nak kita bangkit atas apa? Allahu akbar. Tak perlu angkat tangan. Cuma apa saya nak tegur di sini? Kalau kita sembahyang biasa, apabila kita nak bangkit naik pergi ke atas, kita disunatkan duduk sekejap di sini. Sama ada kita duduk begini ataupun kita duduk begini. Pun tak apa. Nama dia adalah duduk istirahat. Duduk rehat sekejap. Tetapi makruh untuk sujud sejadah. Apabila kita sujud sejadah, Allahu Akbar, terus naik ke atas. Tanpa kita berhenti istirahat. Kalau kita duduk istirahat, tak batal semayang. Tapi makruh. Kalau buat banyak kali, tanda-tanda tak reti. Mudah repesi dia. Nah, jadi makna mungkin kalau pertama tu malah tak dengar lagi. Mungkin salah biasa buat duduk istirahat. Maka untuk sujud sejadah kita berhenti dah. Tidak ada istirahat selepas ini. Wallahu a'lam bissawab. Soalan ditutup. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal sabbin wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, Ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abina nisyan bi rahmatin. Allahumma rzuqna fahman bi muslim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insana fi khusr min salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.